بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله قد ضاقت حيلتي أدركني وأدركنا يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan sambung pengajian kitab Riyadhus Salihin pada bab yang kita masih lagi dalam bab yang ke-72, bab yang memperjelaskan tentang haram bersifat sombong, bersifat bangga diri. Sampailah kita kepada hadis yang ke-8 dalam bab ini dan ia merupakan hadis yang ke-617 dalam kitab Riyadhus Salihin yang disusun oleh Imam Zakaria An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Wa anhu, dan juga daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, asal hadisnya daripada nombor 5 ya, dari Sayyidina Abu Hurairah. Yang ke-6 pun dari Sayyidina Abu Hurairah, yang ke-7 pun dari Sayyidina Abu Hurairah, sekarang yang ke-8. Wa anhu, dan juga dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bahwasanya ataupun sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjilun ra'sah yakhtalu fi mashyatihi idh khasafa Allahu bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Muttafaqun alaih. Pada suatu ketika ada seorang lelaki yang berjalan dengan mengenakan pakaian yang merasa heran, iaitu merasa takjub, merasa bangga dengan dirinya, dengan pakaiannya, dan ia pun apa? Murajjilun ra'sahu, dan ia menyisir rapi-rapi akan rambutnya lagi.
iaitu dia menyisir berarti dia sikat rambut dia. He brush his hair, ya, dengan serapi-rapinya pula, dan berlagak sombong. Yahtalu fi masyatihi, ya, dan ia berlagak sombong waktu ia berjalan. Idh khasafallahu bihi fahuwa yatajaljal, katanya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala membenamkannya, maka ia tenggelamlah dalam bumi sehingga besok hari kiamat. Muttafaqun alaih. Hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dijelaskan bahawasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki berjalan dengan bangga, jalan dengan happy, jalan dengan jalan dengan sifat bongkaknya, ya, kerana ia memakai pakaian yang bagus dan ia melihat dirinya seperti orang yang sangat mulia, dan ia menyisirkan rambutnya pun dengan rapi, ya, dengan rapi. Maksud dengan rapi di sini apa? Dia menyisir rambut, dia sikat rambut pun dengan apa? Sebaik-baik mungkin supaya rambut tu kelihatan rapi, cantik dan tidak berselerak. Ya, tidak berselerak, dan dia berlagak sombong sewaktu berjalan. Ya, perlu difaham di sini para jemaah yang dirahmati Allah, bukan tak boleh kita sikat rambut, boleh para jemaah sekalian. Tapi di sini nak diajarkan oleh baginda Nabi SAW, ya, satu, memang kita digalakkan untuk rapi, cantik. Apatah lagi kita nak melaksanakan ibadah, disuruh kita pakai pakaian yang bagus, wangi-wangian yang bagus untuk beribadah. Tetapi perlu dengan niat yang betul, perlu dengan cara yang betul. Menggunakan pakaian yang bagus, kita rapi-rapikan diri kita, cantik-cantikkan diri kita kerana Allah, bukan kerana nak menunjukkan, tengok ini pakaian aku bagus, ini cara aku pakai songkok begini bagus, tengok sepatu aku kilat, tengok ini pakaian yang aku pakai ada nama, ada branded namanya pula, ini adalah yang mahal, ya, tengok cara aku duduk macam mana, begitu dia, ya. Dia sombong para jemaah yang dirahmati Allah. Sombongnya dia itu sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala murka. Ya, dijelaskan di sini, tiba-tiba Allah membenamkannya, maka ia tenggelamlah dalam bumi sehingga besok hari kiamat. Berarti apa? Sombongnya dia itu sampai mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sombongnya itu sampai dia mendapatkan apa? Mendapatkan langsung, direct, itu jam juga dapat langsung, iaitu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa para jemaah sekalian? Sebab dia lupa diri. Dia bangga diri. Ya, maka kalau dah ada hadis begini para jemaah yang dirahmati Allah, jangan pula kita pun salah faham. Jangan pula kita bilang apa? Itu zaman Rasulullah Ustaz, itu orang tu begitu Ustaz. Ya, zaman kita ni lain. Tidak para jemaah sekalian. Bahkan di dalam sejarah Islam, kalau tak silap saya, siapa nama sahabat tu? Apa Mus'ab bin Umair ke siapa? Lupa saya, ya. Beliau merupakan di antara sahabat-sahabat yang muda, yang mana pakaiannya itu adalah pakaian yang paling bagus di zamannya. Senang cakap, brand yang dia pakai itu adalah brand yang paling bagus di zamannya. Sampai Nabi SAW mengucapkan apa? Rapi, cantik. Ini apa? Ini Sayyidina Mus'ab bin Umair. Kalau tak silap saya, begitulah dia. Cantik, rapinya sahabat itu apa? Dengan tidak bersifat sombong para jemaah sekalian. Dengan tidak bersifat bangga diri. Tapi hadis yang kita pelajari ini adalah apa? Orang itu berpakaian dengan sifat sombong, bangga diri, dan dia merasa diri dia paling, yang dia punya pakaian ni adalah tip top yang paling bagus. Maka akhirnya bagaimana? Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak mustahil para jemaah yang dirahmati Allah, kita pun boleh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pun boleh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hati-hati para jemaah yang dirahmati Allah. Pasang niat yang betul. Ya, pasang niat yang betul. Apa saja kita nak buat pun buat dengan cara niat yang betul.
Ya, salah seorang daripada guru-guru kami di Hadramaut, para jemaah sekalian, sudah pun wafat, ya. Guru Al-Quran kami, iaitu Al-Habib Sa'ad Al-Aidrus radhiyallahu anhu, ya. Al-Habib Sa'ad, ya, dipanggil Sa'ad, nama dia Muhammad bin Alawi Al-Aidrus radhiyallahu anhu, ya. Imam Masjid Sayyidina Syekh Abdul Rahman As-Saggaf, ya. Beliau itu menasihatkan kami, ya, untuk apa? Untuk dijelaskan, kalau kau nak buat sesuatu, pasang niat yang betul. Sehingga kan nakkan perkara yang kita nak buat itu mendapatkan ridhanya Allah, mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti kalau orang itu mau bernikah, katanya. Kata Habib Sa'ad Al-Aidrus ini. Ya, para alim ulama mengajarkan kepada kita, orang nak pergi nikah tu niat dengan betul. Sampai kalau tak tahu niat, baca niat ini. Sampai beliau ada karang sebuah kitab dia semua cerita tentang niat, para jemaah sekalian. Nak pergi nikah tu 40 macam niat. Allah Rabbi la ilaha illallah. Nak pergi nikah tu 40 macam niat. Allah Rabbi la ilaha illallah. Ya. Jadi kita hati-hati, para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, pasang niat yang betul. Keluar dari rumah untuk cari rezeki, niat sahaja aku keluar dari rumah, ya, untuk kerja, cari nafkah untuk ahli keluarga kerana Allah, maka akan barakah, maka akan selamat kita, para jemaah yang dirahmati Allah. Begitu juga apa saja yang kita nak buat. Sebab itu syukur alhamdulillah, ya. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengarang beliau mengarang niat, para jemaah yang dirahmati Allah. Diajarkan kita, ya, untuk niat, para jemaah yang dirahmati Allah, dan banyak digunakan, ya. Niat ini digunakan, para jemaah yang dirahmati Allah, oleh para alim ulama, ya, oleh para alim ulama. Dengan beliau niat bila kita nak belajar tu diajarkan oleh Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Sahaja aku belajar dan aku mengajar. Wa tadhakkura wa tadhkir, dan sahaja aku memberikan peringatan dan aku pun mendapatkan peringatan. Wan naf'a wal intifa, dan sahaja aku niat memberikan manfaat dan aku pun mendapatkan manfaat. Nawaitul istifa wa nawaitul ifadah wal istifadah, dan aku berniat memberikan faedah dan aku pun mendapatkan faedah. Wal hathu ala tamassuki bi kitabillah, dan aku berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku berpegang teguh dengan sunnahnya, ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa du'a ilal huda, dan aku berdoa mudah-mudahan aku mendapatkan hidayah, wa dalalata 'alal khair, dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perkara-perkara yang baik. Ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabih. Kita mengharapkan pandangan rahmat dari Allah, ridha dari Allah, pahala dari Allah. Ni dia niat yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Amalkan ini, para jemaah yang dirahmati Allah. Setiap kali kalau awak nak, mungkin selain daripada hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin, awak nak pergi belajar kuliah-kuliah yang lain, baik dia kuliah duha ke, kuliah maghrib ke, kuliah subuh ke, kuliah isyak ke, ataupun ada pengajian di rumah awak ke, ataupun awak panggil guru datang ke, sebelum mula tu baca dia ini. Siapa yang ada nak tulis, siapa ada handphone rekod, para jemaah sekalian, amalkan ini doa yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Orang-orang Hadramaut semua dia pakai doa, semua mereka akan baca ni, para jemaah sekalian. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hathu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'i wajhillah wa qurbihi wa thawabih. Ini disusun, ini Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad sendiri susun niat dengan betul, para jemaah yang dirahmati Allah. Begitulah dia. Ya, begitulah dia. Barang siapa nak doa ini, nak niat yang saya baca, mungkin tak sempat nak rekod,
ya, boleh WhatsApp saya para jemaah sekalian, ya, 84447405. Nanti insya-Allah kita akan reply WhatsApp tersebut, ya. Tapi minta maaf kadang-kadang lambat kita reply WhatsApp, ya, sebab kadang-kadang kita sedang mengajar, begitulah dia. Baik, hadis selanjutnya para jemaah yang dirahmati Allah. Lihat, ya, sebelum kita pindah kepada hadis yang selanjutnya, lihat hujung dari hadis tersebut, maka ia tenggelamlah dalam bumi sehingga besok hari kiamat. Lihat, ya, betapa pedihnya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang bersifat sombong, orang yang bersifat bongkar, orang yang lupa diri. Ini dia, hati-hati para jemaah yang dirahmati Allah. Hati-hati, ya. Baginda Nabi SAW memberikan kita contoh sikit aja. Jalan dia, pakaian dia, cara sikat rambut dia. Ini selain daripada perkara-perkara yang lain, berarti termasuklah juga para jemaah yang dirahmati Allah. Tak kira dia urusan dunia ataupun urusan akhirat. Apatah lagi urusan akhirat para jemaah yang dirahmati Allah. Kalaupun dia pandai dari segi ilmu agama, hadis, pandai Quran, pandai tauhid, pandai fikih, pandai tafsir, pandai apa saja ilmu agama pandai, jangan pernah bongkak, jangan pernah sombong, jangan pernah bangga diri. Baginda Nabi SAW ada disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Ya, dalam mafhum hadis tersebut Nabi memperjelaskan apa? Aku tak khawatir tentang umat aku, tapi aku khawatirkan umat aku yang mengikuti jejak langkah Dajjal. Siapa dia? Para sahabat-sahabat tanya. Nabi SAW jelaskan apa? Ulama ulama yang jahat. Ya, ulama yang jahat para jemaah yang dirahmati Allah. Guru kami almarhum Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Mashhur radhiyallahu an. Ya, Allah yarhamhu. Beliau pernah dalam satu majlis, satu pengajian, ya, sewaktu itu tuan guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid tidak ada. Habib Umar musafir. Jadi setiap hari Senin itu ada jalsatul Itsnin. Maka ketepatan pada hari tersebut Habib Abu Bakar Al-Adni datang. Maka Habib Abu Bakar Al-Adni itu, ya, beliau menasihatkan kepada kita berkenaan tentang hati-hati dengan akhir zaman. Maka beliau sebut hadis ini. Ya, lepas tu beliau tanya dengan kita. Tafhamun ala hadzal kalam, kata. Ya, kita pelajar-pelajar semua ditanya, ya, fahamkah kamu semua tentang apa percakapan ni adalah? Hal sami'tum, katanya. Dengar tak kamu? Ya, tafhamun adalah. Faham adalah. Ish sami'at anta? Apa yang kau dengar? Ish fahimat? Apa yang kau faham? Jadi salah satu daripada kita ni angkat tangan. Aywah, kata beliau. Aywah, Dajjal, Habib Dajjal. Ya, Dajjal. Aywah, Dajjal, kata Habib. Ya, betul Dajjal. Wa kaifa Dajjal? Macam mana Dajjal? Kita bilang, li'arafna Habib Dajjal indu uyun wahid. Ya. Yang kita tahu Habib Dajjal tu dia ada mata satu, Habib. Habib bilang apa dia? Kif hadha? Ya, ta'rif ad-Dajjal min uyun wahid, minin ta'rifun antum? Engkau tahu Dajjal dengan mata satu, daripada mana engkau tahu Dajjal mata satu? Kathratis cinema Hollywood, dia bilang. Banyak sangat tahu tentang apa movie daripada Hollywood. Syuf Rasul, syuf Nabi ya galak, kata. Ya, tengok kamu, Nabi ni cakap apa ni? Nabi cakap, aku tak takut dengan Dajjal, tapi aku takut orang yang ikut perangai macam Dajjal. Siapa dia? Ulama yang jahat. Ulama yang jahat. Kata Habib Abu Bakar lagi, Kif? Tukir nafsak alim entah? Macam mana? Engkau ngaku diri engkau alim? Ala alim alaih. Alim atas apa kau alim? Alim atas apa? Zain qira'atak al-Quran. Bagus bacaan Quran kau. Kif tahfaz ahadits Nabi? Million? Banyak engkau hafal hadis Nabi? 1 juta? Tafhamun al-ibarah al-fiqhiyah hatta takun kan Nawawi, katanya. Engkau faham apa yang dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih sampai nanti engkau akan dapat gelaran, inilah dia macam Imam Nawawi, katanya. Tuhib hakadha, katanya. Suka macam ini, katanya.
Intabih, kata Abu Bakar. Intabih, hati-hati, kata Abu Bakar. Syuf. La taj'al nafsak min su', kata. Jangan kau jadikan diri engkau daripada orang yang berilmu tapi jahat, kata. Macam mana orang yang berilmu jahat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu taala sebut dekat dalam permulaan kitab Bidayatul Hidayah, itu kitab bagus tu para jemaah sekalian. Kalau kita teliti betul-betul dekat dalam kitab Bidayatul Hidayah tu, bagus para jemaah sekalian. Ya. Kadang-kadang kita pun lupa nak buat. Contoh apa? Ya, diajarkan kita oleh Imam Ghazali dari kita nak tidur sampai sebelum terbit matahari, sampai matahari tegak, sampai matahari terbenam, sampai kita nak tidur balik. Diajarkan oleh Imam Ghazali macam mana cara kita nak buat sebenarnya. Macam mana kita nak melalui hari-hari kita dari sebelum terbit matahari sampai lepas terbit matahari, sampai matahari tegak, sampai matahari terbenam, sampai kita nak tidur balik. Diajarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Salah satu daripadanya, kalau kita buka kitab Bidayatul Hidayah, mungkin kita pernah dengar, tapi kita lupa nak buat. Contoh, disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, untuk apa? Usaha kita, solat 5 waktu tu di masjid. Ya, solat 5 waktu tu di masjid. Lepas tu apa? Masuk masjid, jangan lupa baca doa. Dah masuk masjid, jangan lupa iktikaf. Para alim ulama iktikaf dia bagaimana? Kita dekat negeri kita iktikaf, sahaja aku iktikaf di dalam masjid ni kerana Allah Taala. Ya. Guru kami Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri rahimallahu taala, ya, Allah yarhamhu, beliau jawab apa? Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Ya, sahaja aku iktikaf di dalam masjid selama aku dalam masjid. Jom. Ini ibarah fikih para jemaah yang dirahmati Allah Taala. Ya. Tengok. Benda kecil-kecil. Ya. Solat jangan lupa gunakan siwak. Ya, sampai diajarkan oleh Imam Ghazali rahimallahu taala, bila dah azan subuh tu buat apa? Ya. Buat apa? Biasa kita dekat negeri kita dah habis azan subuh terus sembahyang sunat. Kalau ikut betul-betul tidak, digalakkan kita untuk zikir. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ini hadisnya banyak para jemaah sekalian memperjelaskan tentang ini. Seingat saya dulu, ya, Tuan Guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid pernah jelaskan subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Di masjid ini dia pernah jelaskan. Tapi saya tak ingat apa bangunan yang lama ataupun bangunan yang baru ni. Mungkin dalam 25 tahun yang dulu ada. Beliau memperjelaskan. Ya. Ini salah satu zikir yang diajarkan, ya, kepada Nabi SAW oleh malaikat Jibril. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, sepupu Nabi SAW, beliau minta kepada Nabi, ajarkan aku. Maka diajarkan. Kata Nabi SAW, inilah zikir wirid yang dibaca oleh para malaikat pada pagi-pagi hari. Ya, habis itu barulah kita solat sunat 2 rakaat. Itu solat sunat 2 rakaat disebutkan dalam hadis. Ya, disebutkan di dalam hadis, ya. 2 rakaat solat sunat fajar, katanya. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isi dunia. 2 rakaat saja tau. 2 rakaat saja. Ni belum solat subuh lagi ni. Belum. Dah habis solat sunat tersebut, ada lagi doa yang dibaca. Masya Allah. Sangat-sangat baik. Ya, zaman sekarang dah jarang dah orang baca dah. Dah jarang dah orang baca dah. Jarang orang baca dah. Ya, habis subuh kata Imam Ghazali apa? Jangan bangun daripada sejadah tu. Duduk wirid sampai terbit matahari. Ya, tapi macam mana ustaz? Kita kerja, ustaz. Kita nak pergi sekolah, ustaz. Disebut oleh Imam Ghazali. Seandainya kalau kau perlu cari rezeki, kau perlu berarti apa? Kita perlu bangun. Dalam kita berjalan itu, jangan lupa untuk ingat kepada Allah. Ya, bila dah terbit matahari, jangan lupa solat isyraq, sunat isyraq 2 rakaat. Dan jangan lupa solat duha. Berapa rakaat nak solat duha? Paling sikit 2 rakaat. Ya. Ada khilaf di antara Imam Ramli dengan Imam Ibn Hajar. Ada jelaskan paling banyak 8 rakaat, ada jelaskan paling banyak 12 rakaat. Ya. Tuan Guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dulu pernah
Beliau memperjelaskan Al-Imam Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi rahimallahu taala. Kalau tak silap saya, Imam Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi kalau tak silap saya. Beliau jelaskan dulu di Masjid Abdul Alim Siddiq di Lorong K para jemaah sekalian, ya. Beliau ni orang kaya, businessman. Tapi orang wali besar. Ha? Ada kedai para jemaah yang dirahmati Allah. Kedai apa? Kedai jual teh, kopi, gula, rempah ratus, tepung semua, ya. Tapi kalau dia pergi kedai, ya, selagi langsir kedai itu tak buka, maka orang tak masuk kedai. Nanti bila dia dah buka langsir, barulah orang masuk kedai. Maka orang pun tanya dengan dia, Tuan Imam, apa kau buat dekat kedai? Lama betul kita tunggu kat kedai, kita nak beli barang banyak ni adalah. Oh ya, aku solat duha 70 rakaat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang-orang salihin, orang-orang awliya Allah, suka mereka solat. Sebab apa? Itulah cara mereka. Suka sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakadha, begitu dia. Para jemaah yang dirahmati Allah. Jangan tinggalkan. Ya, jangan tinggalkan para jemaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang berjalan di muka bumi Allah Ta'ala ini dengan tanpa riya, tanpa sombong, berpakaian dengan pakaian takwa, beribadah dengan ibadah yang ikhlas. Ya, pepatah-pepatah syair. Salah satu daripada guru-guru kami sewaktu masih kami berada di pondok pesantren dulu, ya, sudah pun meninggal, ya, Al-Muhaddits Al-Mukarram Kiai Muhammad Hasan Saiful Islam. Beliau berguru kepada Muhaddits Al-Haramain Al-Syarifain, iaitu Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Beliau memperjelaskan, sami'tu qaula syaikhi, katanya, kami telah mendengar daripada ucapan guru kami, iaitu Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Apa memperjelaskan? Idzil mar'u lam yalbas thiyaban minat tuqa tajarradan 'uryanan walau kana kasiya. Idzil mar'u lam yalbas thiyaban minat tuqa tajarradan 'uryanan walau kana kasiya. Saya dengar daripada guru saya, Kiai Muhammad Hasan Saiful Islam, beginilah dia baca. Dengan ada lenggok-lenggok syairnya, sebab beliau dengar daripada gurunya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, begitulah lenggok-lenggoknya. Idzil mar'u lam yalbas, apabila seseorang itu tidak berpakaian, thiyaban minat tuqa, pakaian dari takwa, tajarradan 'uryanan walau kana kasiya. Idzil mar'u lam yalbas thiyaban minat tuqa tajarradan 'uryanan walau kana kasiya. Apabila seseorang itu tidak berpakaian dengan pakaian takwa, walaupun ia berpakaian, sesungguhnya ia terlanjang. Apabila seseorang itu tidak berpakaian dengan pakaian takwa, walaupun ia berpakaian, tetapi ia terlanjang. Hati-hati para jemaah sekalian. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan Allah pelihara kita. Hadis selanjutnya para jemaah yang dirahmati Allah, dan ia merupakan hadis yang terakhir dalam bab yang ke-72 ini, ya. Dijelaskan wa an Salamah bin Aqwa, dari Salmah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu qala, moga-moga Allah Taala meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. يذهب بنفسه أي يرتفع ويتكبر. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak henti-hentinya seseorang itu menyombongkan dirinya sehingga dicatatlah ia dalam golongan orang-orang yang congkak, bongkak, maka akan mengenai pada orang itu bahaya yang juga mengenai golongan manusia-manusia yang bongkak.
Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala, ya. Yadhhabu bi nafsihi itu artinya apa? Ia merasa dirinya tinggi dan juga berkelakuan sombong. Berarti apa para jemaah yang dirahmati Allah? Boleh kita faham di sini bahawasanya selagi orang itu mempunyai niat dalam dirinya, ia berpakaian, ia berkelakuan yang ini pakaian dia paling bagus, inilah tingkah laku dia paling bagus, inilah diri dia paling bagus, selagi itu dia termasuk dalam golongan orang-orang yang bongkak, orang-orang yang bangga diri, orang-orang yang sombong. Berarti apa para jemaah yang dirahmati Allah? Berarti apa yang boleh kita faham ini? Ya, kalau seseorang itu dia tidak berusaha untuk bersihkan diri dia daripada sifat bongkak ni, maka selama-lamanya dia akan bongkak. Selama-lamanya dia akan bongkak. La yazal, kata Nabi SAW. Dan boleh kita faham juga, la yazal berarti apa? Banyak orang-orang yang bongkak, orang-orang yang sombong. Dengan tingkah lakunya, baik itu urusan agama ataupun urusan dunia, sama. Sama para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, berarti apa? Sifat sombong ni ada pada diri seseorang tu, pasti ada. Tapi cuma sombong tu dia nak jadi ataupun tidak. Kalau dia jadi, dia sedar tak yang dia sombong. Kalau dia tak sedar yang dia sombong, para jemaah yang dirahmati Allah, bahaya. Bahaya. Dia tak sedar diri dia sakit. Kalau dia sedar diri dia sakit, dia akan cari obat. Kita kalau sedar diri kita sakit kepala, kita cari Panadol. Kita kalau sedar diri kita, alamak, nafas aku sesak lah, kita cari Ventolin semput. Ataupun kita pergi hospital, cek, takut ada heart attack. Ini kalau kita sedar sakit. Tapi kalau kita sakit, kita sombong, kita tak sedar. Apa Allah sebut di dalam Al-Quran? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Itu dia. Ghishawah. Allah Ta'ala cop. Ya, dekat dalam setiap hati mereka. Bukan hanya hati mereka. Pendengaran mereka, penglihatan mereka. Berarti apa? Serba-serbi dalam diri mereka, dari hujung rambut sampai hujung kaki, para jemaah sekalian. Itu semua orang-orang sombong. La haula wa la quwwata illa billah. Ya, dalam Al-Quran ada apa? Wa nufikha fis suri fata'tuna afwaja. Allah sebutnya dalam Al-Quran. Ya. Wa nufikha fis suri fata'tuna afwaja. Dan apabila ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka berdatanganlah manusia itu bermacam-macam wajah. Salah satu daripada wajah tersebut, manusia itu berjalan tapi dia tak mampu jalan. Kalau pergi kedai, beli apa? Beli nasi ayam. Kan nampak ayam tu kena cangkuk kan, gantung kan? Tak nak? Dulu kalau kita beli mi goreng, saya ingat dulu pasal lama kilang. Digantung daging tu. Nanti dia potong daging. Kan gantung daging tu kan? Di hari kiamat, orang-orang yang sombong, ya, apabila ditiup sangkakala tersebut, mereka akan datang dengan bermacam-macam bentuk. Salah satu daripada bentuk tersebut, mereka datang dengan malaikat cangkuk kaki dia dan disirit oleh malaikat. Baik lelaki, baik perempuan. Bila dibacakan ayat ini, Nabi baca ayat ini, Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an memperjelaskan apa? Ya Rasulullah, mal murad bihadhil ayat. Wahai Rasulullah, apa maksud daripada ayat ini? Rasulullah sebut apa? Ya Mu'adz, laqad sa'alta an syai'in azim. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau menanyakan tentang satu perkara yang amat dahsyat. Ada di dalam kitab-kitab lain memperjelaskan apa? Sampai Rasulullah nangis, menitis air mata Rasulullah. Maka para alim ulama tafsir dijelaskan, bermacam-macam wajah, bermacam-macam bentuk tu, ada ulama jelaskan lebih daripada 10 macam. Ada yang jelaskan sampai 17 macam, sampai 19 macam, sampai 18 macam pun ada. Yang selamat, kata Rasulullah, sikit saja. Sikit yang selamat. Bila Rasulullah cerita tentang Sayyidina Mu'adz, macam yang pertama begini, macam yang kedua begini, macam yang ketiga begini, Rasulullah nangis
Sampai Rasulullah jelaskan apa? Ya Mu'ad haula min ummati. Wahai Mu'ad, mereka tu daripada umat aku. Allahu akbar. Sikit saja yang selamat tu, sikit saja. Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka hati-hati kita para jemaah yang dirahmati. Sampai nak pakai baju tu diajarkan dalam agama Islam. Tengok cermin diajarkan dalam agama Islam. Kadang-kadang orang tengok cermin. Bila tengok cermin, apa jadi para jemaah sekalian? Dia akan ada perasaan. Bila dia dah sikat rambut, mungkin dia pakai minyak rambut, ya, mungkin dia, ya, baik orang lelaki ke perempuan, bila dia dah tengok cermin, apa perasaan dia? Wah, aku handsome juga ai. Tu dia. Katakan dia pakai sarban, pusing sini. Oh, nampak ni tingkat-tingkat cantik ni. Pusing sini. Oh, nampak tingkat-tingkat cantik ni. Oh, ekor dia begini itu. Oh, handsome juga aku ni. Macam apa macam sekalian? La haula wala quwwata illa billah. Sebab itu di antara guru-guru kami almarhum Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asyadri, dia paling pantang tengok seorang pelajar, ya, kalau pakai sarban. Dia bilang apa? Imamata kal gubbah katanya. Sarban kau macam kubah macam dom. Imamata kal gubbah katanya. Sarban kau macam kubah. Kita kalau nampak Habib Hasan Syadri tu songkok pun tunduk dia. Tak berani kita. Allahu akbar. Kata para jemaah. Ya, nak pakai sesuatu, pakai dengan cara yang betul, dengan cara yang baik. Apatah lagi kalau ustaz, saya dah biasa pakai sarban lah ustaz. Ya, betul, diajarkan di dalam kitab-kitab. Sarban merupakan pakaian Rasulullah. Berarti apa? Berarti apa? Ini merupakan salah satu cara Rasulullah pakai. Berarti kita pakai sarban. Tapi ustaz kan, saya malu nak pakai sarban. Saya biasa pakai songkok. Macam mana cara saya nak dapatkan pahala sarban? Boleh. Diajarkan. Di dalam kitab-kitab diajarkan para jemaah sekalian. Katakan awak nak pakai sarban tapi malu sebab dah biasa pakai songkok. Niat para jemaah sekalian, niat. Diajarkan oleh para alim ulama, guru-guru kami, ya, mengajarkan kami, pegang songkok tu niat. Awak niat bahasa Melayu pun boleh. Saja aku pakai songkok, ya, mengikuti sunnah Rasulullah kerana Allah Ta'ala pakai. Berarti awak pakai songkok tu, awak dapat pahala sarban. Diajarkan tu. Diajarkan itu. Ya, begitu dia para jemaah sekalian. Apa fadilatnya? Orang yang pakai sarban bila dia beribadah pada Allah Ta'ala lebih baik daripada 100 orang ataupun 70 orang yang beribadah tanpa songkok, tanpa sarban. Sama juga dengan siwak ni. Ini siwak Rasulullah SAW sampai jelaskan apa? Sekiranya kalau umat aku tahu betapa besarnya fadilat siwak ni, maka akan aku wajibkan ke atas umat aku. Siwak dengan handphone, siapa lagi mahal banyak sekalian? La ilaha illallah. Saya rasa harga handphone tu, kalau kita pergi kedai yang jual siwak, ya, kedai Haji Hashim ada jual siwak, ya, mungkinlah harga handphone tu kita bawa pergi kedai Haji Hashim, kita beli siwak dah sold out. No? Sold out siwak dia. Tapi banyak orang pakai siwak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, hati-hati para jemaah sekalian. Hati-hati. Ya, hati-hati. Zaman sekarang ni, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hati-hati. Kalau dah Rasulullah SAW jelaskan la yazal, ya, maka tidak henti-hentinya. Berarti apa? Masih ada orang-orang yang apa? Yang bersifat sombong. Berarti apa? Kita pun apa? Kita pun tak selamat daripada sifat sombong. Hati-hati. Pasti ada sombong. Maka sebab itu banyak-banyak istighfar. Ya, Nabi SAW istighfar. Ya, dalam hadis diperjelaskan, ada hadis yang memperjelaskan Nabi istighfar tiap-tiap hari 70 kali. Ada dalam hadis jelaskan Nabi SAW istighfar tiap-tiap hari 100 kali. Nabi itu istighfar maksudnya. Yang kita tahu, kalau kita belajar tauhid, sifat-sifat para nabi itu macam mana?
maksum, terpelihara dari maksiat. Itu masih istighfar. Kita maksum. Oh, maksum, Ustaz. Kenapa? Nama saya maksum. Nama awak maksum. Hati-hati para jemaah yang dirahmati Allah. Hati-hati. Kalau Nabi bersifat maksum, terpelihara dari maksiat, berarti apa? Nabi tak ada dosa. Nabi tak buat dosa. Tak ada dosa sebenarnya. Tak ada dosa sebenarnya. Masih istighfar tiap-tiap hari, 100 kali, 70 kali. Yang kita pula bagaimana para jemaah sekalian, kita pun tak tahu. Dari sebelum terbit matahari, sampai dah terbit matahari, sampai dah terbenam matahari, sampai kita nak tidur, kita tak tahu kita buat dosa berapa banyak. Entah berapa kintal, berapa kontainer, berapa kilo, berapa berat, tak tahu para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, dosa apa Ustaz? Ya, dosa dengan manusia kita tak tahu macam mana. Dosa dengan manusia, ya, kalau dia seorang anak, macam mana dia dengan orang tuanya? Kalau dia seorang isteri, bagaimana dia dengan suami dia? Kalau dia seorang suami, bagaimana dengan isteri dan anak-anak dia? Kalau dia seorang murid, bagaimana dia dengan guru dia? Kalau dia seorang guru pula, bagaimana dengan murid dia? Dan kalau dia seorang hamba Allah Ta'ala, bagaimana dosa dia dengan hamba Allah Ta'ala? Bagaimana dosa dia dengan Allah? Kalau dia mengaku, oh saya ni umat Rasulullah lah. Baik, ada dosa tak kita dengan Rasulullah? Sampai ulama-ulama tasawuf tu, kalau sebut bab ni tu, dia terperinci betul-betul. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ya Allah, aduh, dia sebut satu-satu. Masya Allah, Masya Allah. Ini semua adab, bab akhlak para jemaah yang dirahmati Allah. Bab adab, ya. Zaman sekarang banyak dah tertinggal akhlak, dah tertinggal adab. Ya. Kalau kita tengok cerita-cerita Melayu dulu-dulu, bagi jemaah sekalian, anak tu bukan jalan depan orang tua tau, belakang orang tua. Belakang orang tua. Memang boleh jalan, tapi apa dia bilang apa? Tumpang lalu ya. Bapak dengan mak tu kampus dia tengok, yelah jalan. Tengok ni adab dulu. Ini adab dulu. Zaman sekarang bukan jalan depan, bukan jalan belakang, bukan jalan depan. Ya, kadang-kala anak tu mungkin dah besar, dah pandai, dah kerja, ataupun dia pandai, orang pun kenal dia, ni lah doktor, ni lah ustaz, ditegur oleh orang tua, tak terima. Akhirnya dia buka gate, you can go, dia bilang. La haula wa la quwata illa billah. Saya masih ingat dulu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat darjat almarhum abah saya. Ya, beliau jelaskan saya apa? Aku suka tengok engkau pergi masjid. Aku suka tengok engkau pergi majlis. Orang kenal engkau. Sebab apa? Orang tahu inilah murid Habib Umar. Ya, kadang-kala engkau masuk masjid tu orang kiri, orang sambut engkau. Aku tengok orang cium tangan kau, orang peluk engkau. Kalau kau datang lambat, orang panggil kau duduk depan. Tu orang tahu hormat engkau. Tapi dalam buku correction kau dengan aku, tak ada right, semua wrong. Tak ada right tau, semua wrong. Saya ingat masih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Yalah, itu namanya orang tua. Yang memang begitu, orang tua. Kita tak boleh, jangan ungkal lazim orang tua, tak boleh para jemaah, tak boleh. Ya, kadang-kadang orang tua ya sudah, itu sudah. Ya. Tak boleh kita nak ungkal dengan dia, tak boleh. Nanti jadi susah nanti. Ya, habis nanti susah nanti. Silap-silap seperti Nabi SAW jelaskan, ya, Allah terbenamkan orang tersebut, kita ungkal lazim orang tua, terbenam kita nanti. Hati-hati para jemaah yang dirahmati Allah. Kata begitulah dia. 2 potong hadis Nabi SAW. Selesai sudah kita bab yang ke-72. InsyaAllah minggu depan kita sambung bab yang ke-73. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، توبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.